بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Tuan Iman kita seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Farabi, dan tidak dilupakan yang saya raikan muslim tuan-puan yang saya hormati lagi dikasihi sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama pada malam ini, seperti mana yang kita rancang beberapa bulan lepas, iaitu setiap hari Ahad minggu keempat kita akan adakan kuliah fiqh secara tetap setiap minggu, setiap bulan, yakni minggu keempat setiap hari Ahad. Jadi kita pilih tuan-puan, kitab yang kita pilih nama dia ialah Niat Sembahyang. Jadi bagi tuan-puan yang bercadang untuk dapatkan kitab, mungkin kita dah habis, kita tak banyak bawa mungkin. Jadi boleh dapatkan dengan sesiapa untuk cetak. Dia tidak ada jual di pasaran, tuan-puan, tak ada jual di pasaran. Jadi kitab dia nama dia ialah Niat Sembahyang dalam versi Rumi, Jawi, versi Jawi dia tak banyak. Cetakan yang dapat di tangan saya sewaktu saya belajar dulu, cetakan Rumi ataupun versi Rumi. Tulisan dia tulisan dalam bentuk moden, tuan-puan. Walaupun moden, tetapi pengisian dia ataupun intipati dalam kitab ini adalah daripada kitab-kitab turas, kitab-kitab warisan para ulama kita, kitab yang mu'tabar. Antaranya kitab Syarh Tahrir Syarqawi, I'anatul Talibin, kitab Mughni Muhtaj, dan juga beberapa kitab Jawi yang mu'tabar yang menjadi rujukan penulis ini. Penulis dia Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Halim bin Sa'ad. Dia merupakan matan Iman Masjid Negara tahun 80-an. Dia peringkat lebih junior sedikit daripada Tai Azamuddin sewaktu berkhidmat di sebagai imam Masjid Negara. Dan dia juga merupakan pendakwah bebas dan personality TV RTM dalam slot bacaan kitab turas. Penulis kita ini dia antara orang yang barulah. Walaupun baru, tuan-puan, dia dah meninggal 2 tahun lepas. Dalam tak sampai 70, 60-an dia meninggal. Dia latar belakang dia agak agak hebat, tuan-puan, antara yang hebat, belajar di Patani, kemudian sambung di India, dan kemudiannya di Mekah barulah balik ke tanah air untuk berkhidmat di JAKIM. Baik, kita malam ni mukaddimah, tuan-puan. Malam ni insya-Allah kita mukaddimah. Walaupun nampak simple dia punya tajuk dia, tuan-puan, sebenarnya tajuk dia ni agak dia punya ada tersirat. Kalau kita tengok dari segi zahir, tajuk dia agak simple, Niat Sembahyang. Seolah-olah kita nak belajar, tuan-puan, berkaitan satu topik daripada sembahyang. Tidak. Niat sembahyang ini sebenarnya yang tersirat, yang cuba diungkapkan ataupun digambarkan ataupun yang cuba disampaikan oleh penulis ini, dia nak menceritakan tentang diri
perbuatan yang bernama sembahyang. Kenapa? Kerana apabila ketika kita nak mendirikan sembahyang, kita akan niat sembahyang, maka terma ataupun dia panggil syarat sah niat, kita mesti kita tahu, mesti kita kenal yang kita kata sembahyang itu apa dia. Ketika mana kita kata tuan-puan usalli fardha, itu bukan niat, itu lafaz. Ketika mana kita lafaz di bibir, kita gambaran di minda kita akan nampak apabila kita kenal sesuatu benda. Apabila kita tahu sesuatu benda, dia akan tergambar di minda kita. Sebut salat, dia akan tergambar di minda kita apa dia salat. Apabila kita kenal diri sembahyang itu, sebab itulah kita bukan nak menceritakan tentang lafaz niat, kita bukan nak menceritakan cara niat, dan kita juga bukan hanya nak menceritakan syarat sah niat, tetapi yang kita nak belajar tuan-puan ialah berkaitan dengan protokol sembahyang. Sembahyang ni tuan-puan, dia syariat yang Allah Ta'ala gubal, satu syariat yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat hebat title dia di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu dia mempunyai protokol yang ketat yang kita akan belajar. Cara untuk berhadapan dengan Allah, cara untuk menyembah Allah, itu kita panggil protokol sembahyang yang perlu kita akur, yang perlu kita follow. Kita akan belajar daripada basic tuan-puan sampailah lengkap dia punya protokol dia. Bermula dengan perkataan dan juga protokol dari segi perbuatan. Bagaimana cara kita berdiri, bagaimana berdiri itu pula tuan-puan yang lengkap ataupun yang sempurna, bagaimana cara untuk kita buka langkah, semua ada protokol dalam mazhab kita. Dan kita fokus tuan-puan, channelnya ialah mazhab kita, dan kita akan sebut beberapa kelainan mazhab lain. Mungkin ada juga kita buat mazhab lain walaupun kita tak tahu. Sedangkan kita bukan buat mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi, kita akan sebut juga dari segi protokol mazhab lain. Jadi kesimpulan yang kita akan belajar tuan-puan, protokol dari dua. Pertamanya dari segi ucapan. Apa skrip yang kita akan belajar, yang telah kita buat daripada kecil sampai sekarang, tetapi kita akan panggil refresh balik, yang kita akan recall balik, lebih kepada back to basic. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita nak pastikan bahawa protokol kita meliputi ucapan dengan di hadapan Allah dan juga perbuatan di hadapan Allah pasti mengikut garis panduan yang jelas yang dimodulkan oleh para ulama di dalam kitab fiqh mana-mana pun. Jadi kita akan tahu tuan-puan bagaimana cara kita langkah, yang afdal, yang sunat, yang harus, yang makruh. Ada perbuatan kita dan ada kaitan dengan hukum. Dari segi berdirinya, kedudukan, posisi kita berdiri, cara kita buka langkah, cara kita qiyam, cara kita rokok. Ada rokok level-level yang kita akan belajar. Ada level yang sunnah, ada level yang afdal, ada level yang makruh. Yang kita nak target, apabila kita tahu protokol ini, kita akan target yang terbaik ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. I'tidal begitu juga. Ada i'tidal yang level dia sah, ada i'tidal yang afdal. Bagaimana cara yang kita akan buat. Begitu juga sujud. Bagaimana kedudukan tangan yang afdal, yang sunnah, yang harus, yang makruh, semua ada. Terkadang kita buat makruh tanpa kita sedar. Makruh itu walaupun sah salat kita, tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, protokol yang tidak mengikut kehendak yang sebenar. Samalah juga tuan-puan ketika mana kita berhadapan dengan raja. Kalaulah raja di dunia pun ada protokol yang ketat, yang kita mesti belajar skripnya, yang kita mesti belajar cara berjalannya, yang kita mesti belajar cara angkat tangan tabiknya. Begitu juga protokol dengan Allah Subhanahu wa taala, raja, segala raja yang sudah tentu ada protokol yang sangat ketat yang kita akan belajar dalam manual kita ini. Baik, kita akan buka muka surat tuan-puan dan memulakan muka surat yang pertama. Kita skip
Pendahuluan penulis kita akan skip. Mukaddimah itu isi kandungan kita tak baca. Mukaddimah juga kita tak baca. Mukaddimah penulis itu yang dia muka pertama tu keempat, mukaddimah itu penulis. Dia ada last kali tu dia ada guna nama panel dia, nama dia Abdul Halim Haji Saad, Matan Iman Masjid Negara dan tenaga pengajar dalam program rancangan Turas Ulama TV1, dan juga dia merupakan panel Jakim dan juga Khazanah Fataniyah. Dia merupakan panel ataupun ahli Khazanah Fataniyah Kuala Lumpur. Kata pengantar itu juga kita tak baca tuan-puan, yang ditulis oleh Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Saleh, Matan Pensyarah Jabatan Pengajar Al-Quran dan Sunnah UKM, juga kita tak baca. Itu pendahuluan. Kita akan terus kepada pendahuluan kitab yang Bismillahirrahmanirrahim. Baik, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana kita mahu mula malam ini tuan-puan, kita lebih introduction sahaja, dan kita mulakan sebagai tradisi para ulama kita memulakan mana-mana bacaan kitab dengan umul kitab. Kita hadiahkan Fatihah kita kepada khas kepada penulis, dan yang keduanya kita niat Fatihah kita kepada para ulama, dan yang ketiga kita niat Fatihah kita kepada kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kusuat depan itu Bismillahirrahmanirrahim, itu dipanggil pendahuluan. Kemudian masuk topik yang pertama, kaifiah sembahyang. Kita akan baca juga malam ni. Baik, kita mulakan pendahuluan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan kitab ni tuan-puan, oleh kerana banyak tempat-tempat lain dah kita belajar juga, saya tidak akan detailkan. Kita nak ringkaskan. Cuma saya nak jelas kepada tuan-puan konsep sahaja. Jadi introduction, mana-mana penulis, mana-mana hasil tangan para ulama, dia tidak akan tinggalkan pendahuluan kitab. Dia ada 3 pendahuluan kitab. Ini menjadi trend ataupun gaya penulisan para ulama. Pendahuluan yang pertama tuan-puan, dia akan mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil pendahuluan pertama, ataupun kita panggil pendahuluan yang sebenar-benar. Ini dipanggil pendahuluan hakiki. Segala pekerjaan kita dan urusan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Pendahuluan yang ketiga, solawat. Jadi 3 pendahuluan ini tuan-puan, dia merupakan gaya bahasa yang digunakan di dalam penulisan dan percakapan. 3 pendahuluan ini digunakan oleh Nabi ketika mana dia nak berucap, dan digunakan oleh seluruh para ulama. Tak terkecuali mana-mana pun ulama menulis, dia tidak akan tinggalkan 3 benda ini. 3 benda ini merupakan pendahuluan yang diguna pakai oleh seluruh para ulama, yang dirintis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tuan-puan, dia ada lebih kurang 6 subtopik. Jadi saya tak nak jelaskan, nak ringkasnya sebab kita nak masuk terus kepada topik kita. Dia ada 6 subtopik untuk kita belajar berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada terjemahan dia yang kita popular tahu, yang kita tahu tu biasanya terjemahan. Itu dia panggil translate daripada Arabic kepada Malay. Itu kita tahu. Yang keduanya yang perlu kita belajar, yang kita nak tahu, tak boleh tahu tanpa belajar, iaitu makna. Itu satu topik yang kedua. Satu topik yang kedua dalam Bismillah dipanggil makna Bismillah. Kalau kita nak tahu tersurat dan tersirat tuan-puan, memang kita kena tahu, belajar makna Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana dalam Bismillahirrahmanirrahim ini Allah memperkenalkan, ni cara Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia, dipanggil konsep. Inilah dia Bismillah ni, konsep pengenalan terhadap ketuhanan.
Kita boleh kenal Tuhan melalui lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala jelas dalam lafaz ni tuan-tuan, dia ada 3 benda yang asas. Allah memperkenalkan, cara dia nak perkenalkan kepada Allah kepada makhluk, dia memperkenalkan konsep asas. Yang pertama apa dia beritahu? Yang pertama, Allah ni ada nama. Kita akan boleh kenal nama, siapa nama Allah. Dan di sini tuan-tuan, dia tak guna nama panel dia. Nama samaran dia tak guna. Dia banyak nama. Selalu saya sebut 99 nama. Itu nama panel dia. Nama samaran. Nama nisbah kepada perbuatan dia. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Wadud. Itu semua nama panel dia ataupun nama samaran dia, gelaran dia, sempena perbuatan dia. Ini sebuah perbuatan. Jabbar, Allah ini perkasa. Kenapa dia perkasa? Dia ada ciri, sifat qudrah. Sebab tu dia jadi kuat, perkasa dia. Yang kedua tuan-tuan, dalam konsep bismillah ini, kita kenal Tuhan ini. Yang kedua, dia ada diri dia. Dia ada diri. Tapi dia tersirat yang ni. Bismillahirrahmanirrahim, diri dia tersirat. Sebab tu kita kena gali dan kita kena keluarkan. Kena belajar. Ini cerita konsep saja malam ni tuan-tuan, sebab kita nak express. Yang ketiga, dalam konsep bismillah, dia perkenalkan Allah Ta'ala ni ada apa? Allah Ta'ala ni ada ciri. Dia panggil sifat. Dia ada nama, dia ada diri dia, dan dia ada ciri. 3 benda asas ini. Ada yang keempat, perbuatan dia tak jelas dalam ni. Tapi tersirat saja kita boleh tahu dia ada perbuatan juga. Jadi 3 benda asas ini tuan-tuan, nak kenal Allah Ta'ala melalui pendekatan, kita kena tahu dia ada nama dia, dia ada ciri dia, dia ada diri, dia ada zat dia, dan dia ada perbuatan. Dalam ni tak sebut. Asas dia 3 dalam ni dia sebut. Konsep pengenalan Allah Ta'ala ni, dia nak kenal, nak tonjolkan diri dia, nak kenalkan diri dia melalui konsep pertamanya, dia ada nama dia yang kita mesti kenal. Yang kedua, dia ada ciri dia yang kita mesti kenal, ciri Allah. Dan dia yang ada diri. Cuma Allah Ta'ala ini, dia tuntut kita, dia paksa makhluk kenal dia melalui apa? Adakah melalui diri? Tidak. Melalui pendekatan mengenal ciri. Kita tuan-puan jas cari info, cari ilmu, bukan silibus kita tauhid, cari info yang diwajibkan untuk kita kenal Allah hanyalah 13 ke 20 saja. Tak banyak. Walaupun ciri Allah sangat banyak. Ciri kesempurnaan Allah, ciri kemuliaan Allah Ta'ala, ciri kehebatan yang ada pada Allah Ta'ala, yang kita boleh kenal dia sangat banyak. Tapi yang wajib atas kita cari tuan-puan, sebelum kita mengenal untuk bertemu dengan Allah, pastikan 13 ciri yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Bermula ciri ada, ki dan baqa, sampailah ciri ciri perkata yang ke-13. Baik, settle konsep dia tuan-puan. Saya tak nak detailkan, tak nak satu persatu, dia panjang. Kalau kita nak satu persatu, memang satu kuliah sahaja. Tempat lain tu ada yang saya detailkan, ada saya skip, sebab kita nak bagi capai target kita supaya cepat kita cover tajuk solat. Okey, settle. Jadi dia ada 6 topik itu semua tuan-tuan, saya tak sempat untuk ke topik lain. Jadi topik sahaja saya jelas. Pertama terjemahan, yang kedua makna, yang ketiga topik bismillah ni tuan-tuan, yang ketiga dia panggil rahsia. Kita kena tahu kenapa rahsia Allah Ta'ala mulakan, dia sengaja buat dengan bismillah, dengar nama Allah. Ayat di belakang itu dia panggil muta'alaq, dia hazaf. Kalau dari segi grammar bahasa Arab, grammar bahasa Melayu, memang tak sah kita guna, tapi di sini sah. Tak boleh kita guna, salah dari segi grammar. Tiba-tiba terus guna kata sendi nama, dengar. Ayat keterangan depan tidak ada. Allah kata dengar nama aku. Sifat aku ni apa dia?
Maha pemurah lagi penyayang. Jadi bismillah ni tuan-puan, bismillah dengan nama Allah. Jadi dia cerita nama dia. Jadi Allah ini nama bagi apa? Yang tersiratnya ialah nama bagi zat, nama bagi Tuhan. Jadi Allah dengan Tuhan tu tuan-puan, dia dua benda satu makna. Nama dan Tuhan, Tuhan tu diri. Kalau tuan-puan sebut Tuhan, dia refer kepada diri dia. Macam saya, tuan-puan akan sebut manusia. Tapi nama saya ada. Saya ni orang, ya. Tapi nama saya ada, ya. Allah ini, Allah itu bukan Tuhan. Allah tu nama. Nama siapa? Nama Tuhan. Cuma Allah tu kena pada Tuhan lah. Sebab tu dia kena satu benda. Dua perkataan berbeza tapi satu benda. Allah dan Tuhan dua nisbah berbeza tapi satu benda. Allah itu nama Tuhan, Tuhan itu diri dia. Macam kita panggil orang, umumnya kita ni ada diri kita ni ada nama tak? Ada. Siapa nama? Masing-masing lah. Sayanya Azhar, tuan-puannya nama Ahmad, ada nama Ali, ada nama Ammar. Itu nama bagi orang, nama bagi diri si fulan bin si fulan. Begitu juga konsep Allah Ta'ala. Dia ada diri, dia ada nama. Satu lagi di belakang, dia perkenalkan siapa dia ni. Bismillah, tak lengkap lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Dia jelas ciri dia. Ini metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal Tuhan melalui ciri yang ada pada diri. Tak perlu cari diri. Tak perlu nak tengok diri Allah macam mana. Hanya memadai di dunia ini tuan-puan, berusaha kita cari info, cari ilmu tentang ciri Tuhan 13 ataupun 20, dan kita faham betul-betul, kita pegang dan hati kita percaya dan hati kita, itulah yang dipanggil iman, dipanggil akidah, dipanggil aqaidul iman, pegangan dalam hati kita berkaitan dengan ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Itu dipanggil iman. Itu dipanggil percaya. Kepercayaan berkaitan dengan ciri Tuhan. Bukan kepercayaan Tuhan ada semata-mata. Itu orang kafir pun tahu Tuhan itu ada. Tetapi ada yang macam mana? Itu yang menyalahi, yang berbeza antara kafir dengan orang Islam. Kita tahu Allah ada yang macam mana. Allah ada yang bercirikan qidam, Allah ada yang bercirikan baqa'un, Allah ada yang bercirikan qiyamuhu ta'ala binafsih. Wa ilahukum ilahun wahid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ciri, banyak dia cerita ciri dia. Allahu la ilaha illa huwa, kembali pada Allah. Hayyu ciri pertama, qayyum ciri kedua. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu ciri yang ketiga. Allah dia perkenal dia melalui ciri-ciri dia. Wa ilahukum ilahun wahid, ciri pertama wahid. Bermula Tuhan kamu ni, kata Allah, ialah, ilah ni dia nak cerita. Apa dia? Ciri Allah yang bercirikan satu, wahid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa, kembali kepada Allah. Siapa dia Allah itu? Dia gunakan kata nama, dhamir dia panggil. Siapa Allah? Huwallahu ahad. Allah itu bercirikan satu. Allah itu bercirikan tunggal. Allah itu tidak berbilang. Ini cara dia perkenalkan melalui ayat-ayat Quranul Karim dengan ciri dia. Yang keempat, topik yang keempat, dia ada apa nama ini tuan-puan, yang ketiga tadi rahsia, kenapa dia mulakan dengan bismillah. Yang keempat hukum membaca bismillah. Yang kelima kelebihan bismillah. Banyak tuan-puan, banyak. Ada setengah kitab sampai 6 satu topik. Baik, settle. Jadi kesimpulan tuan-puan, bismillahirrahmanirrahim, kita boleh kenal Allah Ta'ala melalui konsep nama, ciri dan juga diri Allah. Dan last sekali, dia ada apa perbuatan, tapi di sini dia tak buat. Ar-Rahman Ar-Rahim tu tuan-puan, dia panggil ciri perbuatan. Bukan ciri diri dia, tak. Kenapa dia dipanggil sifat dia pemurah? Nisbah perbuatan dia pemurah. Perbuatan Allah ni, Allah ada perbuatan. Kenapa lahirnya perbuatan? Dia ada ciri.
Tuan-puan, kenapa tuan-puan boleh bergerak datang sampai ke surau? Sebab saya nak datang. Lagi, sebab saya ada kuasa, saya ada tenaga. Tuan-puan ada tenaga. Tenaga itu dipanggil ciri kita. Tuan-puan ada keinginan. Keinginan itu juga ciri dalaman yang Allah cipta untuk kita. Dia panggil iradah. Selepas tuan-puan ada keinginan, tuan-puan ada, dia panggil boleh buat keputusan. Kita decide nak datang ke tak nak datang. Apabila kita nak datang, itu keputusan kita buat, kemudian kita buat. Kalau tuan-puan nak buat, mesti ada ciri lahirnya melangkah. Lahir nak angkat tangan ni tuan-puan, kita je tak perasan. Nak angkat tangan, nak langkah, nak bercakap, nak melihat, mesti dia ada ciri dalaman yang nama dia ialah qudrah. Nama dia ialah berkuasa. Kita ni kita panggil tenaga lah. Manusia ni dia panggil tenaga. Dalam bahasa akademik dia panggil qudrah. Berkuasa yang Allah cipta untuk kita. Apabila ada kuasa, ada tenaga, barulah dia lahirnya perbuatan. Nak angkat, nak boleh. Nak melangkah, boleh. Siapa buat tu? Adakah kita buat tenaga? Tak. Allah cipta tenaga untuk kita. Dalaman ni, ciri dalaman Allah cipta, dan perbuatan pun Allah cipta. Itu dia panggil satu, qul wallahu ahad, satu pada perbuatan. Tidak ada perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan manusia. Kenapa? Kerana perbuatan manusia pun Allah cipta. Cuma Allah letakkan untuk kita. Jadi kita boleh claim, aku melangkah, aku salah. Kita dakwa, kita claim bahawa kita yang salah. Walaupun perbuatan bercakap itu Allah Ta'ala yang buat. Kalau nak saja tuan-puan, nak saja, tapi Allah tak cipta perbuatan kita, tak boleh bercakap. Macam orang yang kena stroke tuan-puan kan, nak cakap pun tak boleh, mula-mula telo. Selepas daripada dia ni Allah tarik perkata dia, nak cakap tak boleh. Mula-mula telo, boleh cakap lagi, tak jelas. Makin lama makin hilang perkataan, nak cakap pun tak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala cabut. Apa yang Allah Ta'ala cabut? Dua. Pertamanya ciri, yang keduanya perbuatan. Allah tak cipta perbuatan untuk dia. Itu perbuatan Allah ni tuan-puan. Dia ada perbuatan dia yang dia tak share dengan kita. Baik, settle. Kita nak express tuan-puan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pendahuluan yang kedua saya tak nak hurai di sini, dan juga pendahuluan yang ketiga juga saya tak nak hurai, iaitu wassalatu wassalam, selawat dan salam ala asyrafil anbiya, ke atas ala asyrafil anbiya, ke atas semulia-mulia nabi, wal mursalin, dan utusan. Ini merujuk pada nabi kita. Ini bulan tak lama dah tuan-tuan, bulan nak sambut bulan kelahiran nabi kita. Kita kena memperingati bulan kelahiran nabi kita ini. Bukan sempena Rabiul Awal sahaja kita kena ingat pada nabi setiap saat dan detik. Tetapi lebih-lebih lagi lah pada bulan kelahiran dia ni kita kena ingat. Tanda ingatan kita menyebut nama dia bagi banyak. Dan kenal dia. Jangan sebut nama saja tak kenal. Tak jadi. Macam tuan-puan lah, lama dah nak sebut nama-nama tapi rupa tak pernah kenal pun. Ada orang tuan-puan, ada jemaah tempat saya mengajar, dia kenal nama saya, rupa saya dia tak kenal. Dia tahu nama terpapar di apa nama ni, skrin. Dia tahu malam ni siapa-siapa, dia boleh tahu. Kalau bertemu dengan kawan-kawan, malam ni ada kuliah, dia tak ada. Siapa? Ustaz Azhar. Orang tanya dia tak kenal. Rupa dia tak kenal. Kenapa? Dia tak pernah duduk dalam majlis. Dia hanya hafal nama saja. Kalau dia duduk dalam majlis saja dia boleh kenal. Hari ni dia tak kenal, tak pakai emas ni. Tuan-puan hak kenal lama dah, tak payah dia buka emas dah. Dia kenal sebab dia apa? Dia pergi surau, selepas semaya dia balik. Tapi dia tengok, dia tahu ustaz malam ni ustaz ni, malam esok ustaz ni. Tapi dia tak pernah duduk dalam majlis ilmu, dia hanya kenal nama saja. Dia kenal nama. Boleh jadi orang macam ni kalau bertemu dengan saya tanya dia boleh kenal nama saya. Haji surah mana? Farabi. Oh, malam ni siapa mengajar? Dia kata malam ni Ustaz Azhar. Oh gitu. Walhas saya tanya dia. Dia tak pernah duduk dalam majlis, tapi dia hafal saja. Kita ni tuan-tuan jangan kenal nama Nabi saja.
Jangan kenal nama Tuhan saja. Zikir Allah beribu kali, zikir Allah. Tak kenal Tuhan. Kenal nama. Bukan tak kenal total, kenal nama. Yang kita nak tuan-puan, kenal nama dia, kenal diri dia. Yang ni kenal ciri Tuhan. Kita boleh cerita Tuhan bersifat begini. Tu kita kenal. Macam kita kenal kawan kita, boleh tahu sifat tu. Kawan kita bagus, cerita bagus dia. Kawan kita ni kita kenal nama dia, duk sekian-sekian, umur dia, anak dia, isteri dia, kegemaran dia, ciri dia, semua kita kenal. Kenapa? Kerana kita rapat dengan dia. Begitu juga Allah Ta'ala, kita nak kenal, makin kita rapat dengan Allah, kita makin kita kenal Allah, makin hampir kita dengan Allah. Hampir dengan maksud rapat dengan info, bukan rapat fizikal. Begitu juga Nabi tuan-tuan, sempena datangnya bulan Nabi, bukan sahaja kita sebut nama Nabi, memperbanyakkan selawat kata Nabi, tetapi kita kenal dia. Cuba kenal ciri Nabi macam mana, apa kehebatan, kemuliaan dia. Kenal ni tuan-tuan, cari info bermula Nabi tak keluar lagi. Baca sejarah bermula pada terutamanya bulan kelahiran Nabi. Pakak baca sejarah Nabi, maksud sejarah riwayat Nabi. Bagaimana kehebatan, kemuliaan luar biasanya Nabi ini sebelum dilahirkan. Bagaimana nak lahirnya, kehebatan Allah beri kepada dia. Berubah, seluruh dunia berubah. Bukan saja kota Mekah berubah, seluruh dunia berubah. Masa tu cumanya sebab bukan zaman canggih dan moden, Nabi menggegarkan dunia secara fizikal, bukan secara maya. Mekah itu berubah. Dan kata para ulama, yang diriwayatkan oleh ulama, bukan saja Mekah berubah, bahkan seluruh dunia berubah pada malam kelahiran Nabi. Kenapa? Inilah dia kehebatan. Asyrafil anbiya, semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala. Anbiya yang pangkat dia Nabi, wal mursalin, dan pangkat dia mursalin. Dan selawat juga ke atas siapa? Alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas keluarga Nabi. Dan last sekali tuan-tuan, doa daripada penulis. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman di dalam agama. Kefahaman ni tuan-tuan apa dia? Kita faham, yakin dan beramal dengan agama. Bukan semata-mata mengaji, tetapi belajar cara ilmu agama, faham, yakin dengan syariat dan beramal. Itu dia panggil faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ya Allah ilmu ataupun ta'wil. Allahumma iftah alaina hikmataka, ya Allah, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu hikmah dan rahsiamu ya Allah. Apabila kita belajar tuan-puan, kita ikut cara yang betul, adab-adab yang betul, sampai satu tahap Allah akan bagi rahsia kepada kita, hati kita. Hati kita akan rasa lain. Apabila Allah campurkan dalam hati kita, kita akan rasa kehebatan. Ketika tu Allah mula mencampurkan rahsia ilmu dia. Kita akan rasa kehebatan syariat. Kita akan rasa kehebatan setiap ibadat. Kita mula ibadat, kita rasa kemanisan, rasa kelazatan, mula rasa sedap. Ini dah mula Allah campurkan hikmah dan rahsia-rahsia. Wansur alaina rahmatika ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, kurniakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatmu. Wahai Tuhan yang bersifat dengan jalal, wahai Tuhan yang bersifat dengan ikram. Amma ba'dun. Baik, sikit kita baca tuan-tuan. Sebelah itu kaifiyah sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Artinya, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ini tajuk ini tuan-tuan, intro kepada sembahyang. Dia tak mula lagi tajuk pertama. Yang kita akan belajar semuanya. Tajuk pertama berkaitan dengan niat, kemudian kita akan masuk terma dan syarat dan rukun semua. Sebab hadis ini dikeluarkan, kenapa hadis ini diukatkan oleh Nabi? Sallu kama raaitumuni usalli. Dia panggil asbabul wurud. Berkaitan dengan kisah seorang ataupun satu rombongan daripada Yaman datang ke Madinah, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkampung di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama lebih kurang 20 hari. Game Yaman ni tuan-tuan, dia berjalan kaki pergi bertemu dengan Nabi, nak bertemu dengan Nabi, nak mengaji dengan Nabi, talaqi dengan Nabi, ziarah Nabi, bukan ziarah semata-mata,
tapi ziarah dan ambil ilmu. Selama mana dia duduk? Dia buat daurah. Hari ini kan daurah 20 hari. 20 hari duduk bersama-sama dengan Nabi di Madinah, tinggal kampung dia. Apabila mereka nak pulang ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka mengajar kepada penduduk Yaman tentang sembahyang 5 waktu. Ini dia yang pergi ni tuan-tuan, duta ataupun wakil-wakil. Hakka sahaja yang pergi, bukan semua penduduk Yaman pergi, 20 orang sahaja. Dan 20 orang itu Nabi ajar berkaitan dengan salat. Lalu Nabi minta supaya mereka balik ke kampung, balik ke Yaman, ajar orang-orang Yaman tentang salat. Lalu Nabi kata apa? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kaifiat, yakni tata cara, protokol. Kaifiat ni protokol. Bagaimana protokol sembahyang 5 waktu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tersebut di atas. Inilah boleh lahirnya hadis ni kisah dia berkaitan dengan penduduk Yaman pergi belajar dengan Nabi berkaitan solat. Lalu sebelum dia balik ke Yaman, Nabi pesan dia, kamu balik ke kampung asal ini, kamu ajarkan orang kampung kamu berkaitan dengan protokol sembahyang. Lalu dia tanya, lagu mana nak ajar ya Rasulullah? Cara dia, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa yang kamu tengok aku buat, ajar balik. Jangan pandai-pandai ijaz. Kalau aku rokok macam tu, ajar balik tata cara rokok, protokol rokok. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam Islam dia ada seni periwayatan. Dia ada ilmu periwayatan. Dia kena amanah. Jangan kita buat balik, kita ejaz ikut nafsu ataupun keinginan kita. Nabi buat macam ni, kita cuba ejaz. Eloknya macam ni, ikut dia. Tidak. Ini ada seni di dalam ilmu periwayatan yang mesti kita jaga. Sebab itulah hari ni tuan-tuan lahirnya dinamakan, tuan-tuan biasa dengar, hari ni popular, nama dia sanad. Sanad ni dia panggil rantaian periwayatan ilmu, rangkaian, berangkai guru ke guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada penulis, dan penulis pula guru ke guru ke guru sampai kepada guru dia, dan sampai kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i dia belajar dengan sahabat Nabi Nafi', dan Nafi' ini belajar networking Nafi' ini, rangkaian Nafi' ini daripada siapa? Daripada jalur isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha dan jalur Sayyidina Umar. Kerana anak Sayyidina Umar itu, Abdullah bin Umar itu, dia merupakan susur galur ilmu yang kita duk pelajar ni tuan-tuan. Dia susur galur daripada anak Sayyidina Umar dan juga susur galur daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini jadi murid yang terkenal. Siapa murid yang terkenal dia? Iaitu anak saudara dia, Asma. Anak Asma ni, dia ada 2 orang yang belajar dengan Aisyah. Dan riwayat jalur kita ni, Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia datang daripada jalur anak saudara Asma, dan anak saudara Asma ini dia belajar daripada ibu saudara dia sederek, yakni Siti Aisyah, dan Siti Aisyah direct belajar dengan Nabi. Jadi susur galur kita sangat jelas. Sebab itulah ambil daripada guru, jangan pandai-pandai ejaz, cerita balik kepada orang, lagu itulah. Dan begitu juga orang lain terima daripada guru dia, jangan pandai ejaz, sama juga. Begitulah cara Allah nak jaga kita punya syariat. Jelas maksud hadis tersebut di atas merangkumi syarat-syarat sembahyang, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, dan perkara yang disunatkan. Baik, kesimpulan tuan hadis ini, apa yang ada konten dia, kandungan dia, yang ada yang cuba Nabi nak sampaikan. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu lihat cara aku salat, begitulah kamu akan ajar kepada orang lain. Apabila Nabi sebut salat tuan-tuan, dia ada komponen dia yang mesti kita jaga untuk nama salat, yang kita sebut protokol tadi. Nak terbinanya, terbentuknya, terdirinya protokol salat ini, dia ada 3 ataupun 4 komponen asas, tapi 3 yang wajib, 4 tu sunat. Apa dia yang pertama? Yang pertama yang kita perlu alert, yang kita akan fokus tuan-tuan dalam pembelajaran kita berkaitan dengan protokol ini, pertamanya ialah
terma dan syarat setiap, ataupun dipanggil terma dan syarat sembahyang. Bahasa syarak dipanggil syarat sah sembahyang. Ada 5 ataupun ada 9 syarat. Tak kisah 5, tak kisah 9, yang penting intipati dia sama, 5 dan 9. Jadi inilah dia tuan antara kunci untuk terbentuk, terdiri protokol ni. Mesti dia kena ada, kena akur, kena follow 9 syarat sah. Dia panggil syarat sah ni, syarat untuk Allah terima solat kita. Kalau kita tak akur salah satu daripada 9 ini, solat kita tidak diterima oleh Allah. Walaupun kita solat beribu tahun, tapi solat kita tidak diterima. Kenapa? Tak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, peraturan asas yang nama dia terma dan syarat untuk Allah terima ibadat kita. Kita akan belajar tutup aurah, masuk waktu, semua itu terma awal. Ini ni tuan, dia panggil sebelum protokol, sebelum menghadap. Dia panggil 9 ini terma sebelum menghadap Allah, sebelum takbir Allahu Akbar. Dia panggil 9 syarat sebelum solat. Ada 2 lagi, dia ada 3 komponen kan? Ada 2 lagi. 2 lagi dalam solat. Ketika kita berhadap dengan Allah, ketika kita sedang berhadap, ada 2 kena jaga. Apa komponen yang kedua? Komponen yang keduanya ialah rukun dan syarat sah. Setiap rukun. Ini yang penting tuan-tuan. Rukun dan syarat sah setiap rukun. Rukun 13 kita akan belajar. Setiap rukun 13 dia ada cara untuk implement. Cara mengikut peraturan yang telah ditetapkan di bawah bidang puasa, solat. Peraturan ni tuan-puan, dia kena tengok dalam kitab fiqh je ada. Tak ada kitab lain. Kerana kitab fiqh dia panggil perlembagaan. Al-Quran dusturuna, Quran perlembagaan kami. Ya, tak mampu nak faham Quran secara direct. Maka pengamal undang-undang ataupun lawyer, ulama fiqh dianggap bahasa dalam konvensional punya undang-undang dipanggil lawyer. Kenapa? Ulama kita yang faham Quran, yang faham perlembagaan sebenar, mereka keluarkan nota-nota ringkas untuk mentafsirkan Quran, untuk mentafsirkan perlembagaan asal yang kita panggil manual ataupun panduan peraturan berkaitan protokol sembahyang. Siapa yang buat keluar? Ulama yang faham Quran. Imam Syafi'i dia faham Quran, maka dia tolong keluarkan 13 rukun. Kalau harap kita nak cari 13 rukun dan Quran tak jumpa tuan-tuan. Tak ada kita nak temu mana rukun pertama dan Quran, jenuh nak cari. Rukun yang kedua, belek Quran. Walaupun khatam Quran sebulan sekali, tak pernah bertemu rukun kedua dalam solat duduk kat mana. Inilah kepentingan orang-orang pengamal undang-undang Islam. Dia tahu di mana menafsirkan lahirnya 13 rukun. Kita akan belajar semua. Itu komponen kedua. Rukun dan syarat sah setiap rukun. Rukun tu kita dah tahu tuan-tuan. Yang fokusnya apa? Syarat sah setiap rukun. Apa syarat sah setiap rukun? Cara kita nak takbir, dia ada lebih kurang, kalau yang kita detail ni tuan-tuan, 21 terma dan syarat untuk kita mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Nak sebut Allahu Akbar, simple saja sebut, tapi dia punya undang-undang, dia peraturan yang kita kena follow. Boleh jadi macam tu dia ada 21. Ada setengah kitab 11, tak kisahlah 11 ke 21, lebih kurang sama je dia punya intipati dia. Lahirnya ketika menghadap Allah, ada ucapan, ada skrip, kita kena follow skrip ni. Tabik tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu kali ampun. Itu skrip ketika menghadap raja. Skrip ketika menghadap Allah, Allahu Akbar. Tangan kita akan belajar, tangan dalam mazhab kita, yang mana harus, yang mana sunat, yang mana afdal. Dia ada rekin-rekin, kita boleh pilih yang mana nak ikut kesesuaian, ikut income kita. Nak income lebih, buat yang terbaik. Dan income banyak, pahala dah banyak, buat biasa-biasa saja. Dia kata aku kalau buat lebih-lebih kan banyak terlebih pahala pula. Bila terlebih pahala payah juga dalam syurga, nak kena duduk atas sekali. Tak nak duduk atas sekali dia kata. Dia boleh imagine begitu kita. Ada juga orang jenis bukan gila. Dia tak betul je imagine. Dia kata kalau aku duduk di syurga, syurga macam hotel tuan-tuan, yang tingkat tertinggi sekali VIP dengan Nabi.
Jannatul Firdaus, kena pahala banyak. Kalau tak kaya, tuan-puan tak boleh duduk tingkat atas. Macam kita lah nak hotel 5 bintang. Tuan-puan mungkin pergi, kalau menginap mana-mana, tuan-puan akan cari hotel 5 bintang, 3 bintang. Kalau saya tak mampu pergi. Saya cari hotel bajet hotel bajet murah RM70. Sebab apa? Sebab income kita level tu je. Kalau income tuan-puan tak cari 3 star, tuan-puan cari 5 star. Satu bilik satu hari RM1,500. Tak cari kelas 300 lebih, ni biasa tu. Sebab income banyak. Begitu juga kita, apabila income kita banyak, pahala kita banyak, kita boleh duduk, boleh masuk syurga tu. Itu semua kena. Nak duduk pula level mana, itu perlu kepada income kita. Nak duduk level atas, level bawah sekali. Tapi kata Sayyidina Umar, dia minta, ya Allah, aku ni bagi lepas masuk syurga je, punya payah nak masuk syurga. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, apabila dia nampak, Allah beri dia nampak hati dia mehnah nak masuk syurga ni bukan senang, dia kata, ya Allah, dahsyatnya neraka, dia tak nak neraka, dan betapa hebatnya syurga. Aku ni, dia kata, kalau boleh duduk, asalkan boleh masuk, duduk pintu syurga pun tak apa. Macam tuan-puan pergi pasar raya, ketika mana sangat panas tangan tuan-puan, parking kereta tengah panas ni, masa duduk dalam kereta okey lagi lah, ada aircon. Berjalan nak ke pasar raya ni, berpeluh dulu. Masuk saja lebih kurang 10 meter je dengan pasar raya, dia punya aura aircon, dia dah rasa sejuk dah. Dah rasa lain macam dah. Tak apa, dia kata, tak masuk pasar raya dah rasa lain dah. Duduk depan tu okey dah. Sebab apa? Tempat nikmat. Sekali Sayyidina Umar mengatakan, apabila Allah tunjukkan kepada dia bagaimana rupa syurga, kenikmatan syurga, dia kata, aku ni kalau boleh duduk pintu syurga pun dah okey dah. Tu Sayyidina Umar, khalifah kedua selepas Abu Bakar. Jangan nak imagine duduk atas sekali tu. Kita ni masuk syurga hari-hari. Tiltul jannah. Perasan hashtag pun bukan main. Jannah ya. Dia ingat murah sangat jannah ni. Jannah nama orang murah lah. Cari isteri nama jannah. Tu boleh tiap malam duduk dengan syurga tu. Tiap malam. Tapi syurga sebenar bukan senang tuan-puan. Sayyidina Umar pun dia tak impi duduk atas sekali, walaupun dia tu nama dia senarai ranking duduk atas sekali. Orang ni hebat ni tuan-puan, dia tak perasan pelik-pelik. Kita duk perasan pelik-pelik ni, duk rasa syurga dah ni. Semaya pun protokol pun tunggal langgam lagi, duk rasa hebat nak masuk syurga. Akad tangan pun ikut dah lagi, tak tahu protokol hak mana haruh, hak mana sunat, hak mana afdal. Dia main hantam lagi. Tanya kenapa dia akad, ada akad bawah, ada akad terlebih, ada tak di telinga. Macam-macam pesen, macam-macam versi kita. Protokol yang sebenar dalam mazhab kita, mazhab Hanafi lain, mazhab Maliki lain. Maliki pun tak apa, Hanafi pun tak apa, tapi kita belajar cara modul kita. Tak sempat nak belajar cara Hanafi. Kita akan belajar semua tuan-tuan. Inilah yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Komponen yang ketiga untuk melengkapkan protokol sembahyang yang sempurna, nama dia ialah kita kena tahu perbuatan dan perkataan yang boleh membinasakan sembahyang. Dalam bahasa akademik dia panggil perkara yang membatalkan sembahyang. Dan kita akan sebut lebih kurang 7, dan kitab lain sebut lebih kurang 12. Ada kitab yang paling banyak, takat ni paling banyak kitab Sulamus Sibyan 41. Kalau tengok beberapa kitab lain tak sampai 40. Sulamus Sibyan ni pengarang dia rajin, dia kumpul 41 perkara yang membatalkan sembahyang. 3 komponen ini asas tunjang terbentuknya, terdirinya ibadat yang bernama salat. Kerana salat ini protokol yang Allah Ta'ala gubal, sangat ketat dari segi ucapannya, dari segi skrip yang kita kena follow, dan dari segi perbuatannya yang kita kena follow untuk terbentuk, ataupun dia panggil bahasa akademik, dia panggil aqimu salat, mendirikan sembahyang. Dan yang keempat tuan-tuan tambahan dia, iaitu perkara sunat yang kita akan belajar 2. Ada sunat ab'ad 8, dan sekalian daripada tu semuanya dinamakan sunat hai'ah. Yang ikam dia tak sama. Baik, sekali lagi sebelum penutup bawah tu, maka dengan ini tunaikanlah sembahyang. Conclusion dia, maka dengan ini, oleh kerana kita tahu dah Nabi sebut sallu kama raaitumuni ni, apabila sebut sembahyang mesti
dirinya terbentuknya 3 komponen ataupun 4 komponen asas yang kita perlu jaga setiap gerak-geri kita. Maka dengan ini tunaikanlah sembahyang dengan sebaik mungkin, dengan mengikut syarak, mengikut panduan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syarak sebagaimana ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil daripada Quran? Allah menyatakan wa aqimus salah. Pendek je tuan-puan. Tapi kita kena tahu, aqimu ni dipanggil dirikanlah ibadat yang bernama sembahyang. Sembahyang tu nama kepada ibadat. Kita akan dalam kitab kita ni tuan-puan, insya-Allah kita perkenalkan kepada tuan-puan diri sembahyang yang mana. Nama dia kita faham. Nama dia semua kita panggil sembahyang. Solat, sembahyang. Solat, sembahyang. Solat bahasa Arab, sembahyang bahasa Melayu. Tetapi diri tu yang kita nak kenal. Dia ada juzuk dia. 13 juzuk, cantumkan ke-13, sempurnakan ke-13, barulah dinamakan sembahyang. Jadi rukun dia lain, sembahyang dia lain. InsyaAllah itu akan datang kita. Wa aqimus salah, maksud diri. Apabila diri ni tuan-tuan, maksud apa diri? Dia beza dengan lakukan. Apabila kita kata diri, dia refer kepada menunaikan hak ataupun melakukan syarat, rukun dan jaga perkara batal. Tu baru boleh panggil dirikan sembahyang. Yang dimaksudkan dengan iqamah pada ayat tersebut ialah dirikan sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Maka sebaliknya tidak sah sembahyang orang yang tidak mengetahui perkara tersebut. Dia tak tahu syarat terma dan syarat Allah Ta'ala sebelum salat. Sebelum menghadap Allah, dia ada 9 syarat dan terma yang dia kena akur, dia kena buat, dia kena jaga. Dan dalam masa protokol sembah Allah ini, dia 2 benda kena jaga. Ucapan dia kena jaga, 13 benda itu, 8 ucapan, skrip semua kena sebut cara betul, dan juga 5 skrip dan 8 perbuatan. 8 perbuatan tu serta syarat-syarat yang dia kena jaga. Maka sebaliknya, tidak sah sembahyang orang yang tidak mengetahui perkara tersebut. Tak tahu syarat, tak tahu syarat sah, syarat setiap rukun, dan tak tahu perkara yang membatalkan. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadisnya, fal musallun kathirun wal muqimuna qalilun. Ini realiti yang berlaku. Apa yang Nabi sebut ni tuan-tuan, dia akan berlaku. Mana Nabi sebut? Ramai sekali orang yang melakukan sembahyang, sedangkan orang yang mengiqamah, orang yang mendirikan sembahyang, yakni menunaikan sembahyang mengikut hukum syarak, hanyalah sedikit sahaja. Ini realiti yang berlaku, bukan bermakna orang tinggal sembahyang ni seluruh manusia meninggalkan sembahyang. Tidak. Masih ada lagi orang yang sembahyang, masih ramai lagi orang yang sembahyang. Walaupun baca menunjukkan tak sampai 50% orang yang sembahyang, tetapi masih ada lagi orang sembahyang. Yang sedikitnya apa tuan-tuan? Yang tak ramainya ialah qalilun, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang jaga syarat sahnya, orang yang jaga setiap terma dan syarat setiap rukun 13. Cara nak rukuk, cara nak i'tidal, cara nak sujud, cara nak baca tahiyat awal, cara nak baca tahiyat akhir, cara nak bagi salam, cara nak takbir Allahu Akbar, cara nak niat yang sempurna. Orang sudah tidak mengambil cakna lagi akhir zaman. Inilah realiti yang Nabi sebut. Fawailul lil musalli. Itu hadis yang kedua, kita sambung akan datang tuan-puan. Kita sambung akan datang oleh kerana kita dah lewat. Cuma saya nak sebut tuan-puan contoh sahaja sementara sebelum saya nak tutup. Contoh apa tuan-puan? Saya nak bagi satu contoh. Yang Nabi kata orang yang mendirikan sembahyang tak ramai, dan orang yang melakukan sembahyang tu ramai. Fal musalluna kathirun, orang yang melakukan sembahyang ramai. Dia hanya melakukan perbuatan sembahyang, tak kisah sah ataupun tidak. Tetapi orang yang iqamah qalilun, fal muqimuna qalilun, orang yang jaga syarat-syarat sah sehingga dinamakan mendirikan sembahyang qalilun, sangat sedikit akhir zaman. Maksud apa tuan-tuan? Maksud dia tak jaga dari sudut protokol sembahyang. Mana contoh protokol dia? Dia ada 13. Kita ambil yang komponen kedua. Dia ada 3 komponen tadi, kita ambil komponen kedua. Komponen kedua tuan-tuan, dia ada 13
protokol. Dalam 13 ini dia ada protokol yang jenis ucapan, jenis sebutan, jenis skrip yang kita kena tengok skrip. Kalau tak hafal kena tengok skrip. Kalau hafal okey. Yang kedua, jenis protokol melibatkan perbuatan, action kita. Gerak. Nak melangkah macam mana? Kan menghadap raja kan bukan boleh berjalan macam hak organ. Dia ada cara dia. Begitu juga macam kita. Kita tuan-puan, dia akan ada bagaimana kedudukan position kaki kita. Harus makruh, sunat. Yang sunatnya macam mana, yang harusnya macam mana, yang makruhnya macam mana. Kedudukan kaki kita buka. Cara berdiri juga ada yang akmal. Macam mana berdiri yang akmal, yang sempurna, yang afdal. Ada diri yang sekadar sah sahaja. Sekadar sah. Ini cara kedudukan kita semua kita akan belajar. Dan setiap pergerakan kita dan skrip kita direkodkan oleh Allah Ta'ala pahala. Sebab tu kita target jelas tuan-tuan, perbuatan dalam ibadat kita pastikan ada income, pastikan ada pahala. Itu setiap gerak-gerik kita. Contoh tuan-tuan, ada 13 ni, kita ambil contoh last sekali lah. Kita ambil contoh last. Pertamanya skrip, perbuatan biar dia mudah, skrip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena sebut. Nampak mudah tuan-tuan, tapi kalau kita tak cek dia punya terma cara, terkadang kita akan termiss benda yang wajib disebut. Yang last sekali, Assalamualaikum. Saya nak sebut yang last. Yang last ni tuan-puan, diri salam. Kena tahu diri salam, baru kita boleh implement. Sebab tuan-puan nak buat bukan nama, tapi tuan-puan nak buat diri salam. Kita kena tahu bermula alif lam depan sehingga kum warahmatullah sunat. Tak sebut pun tak apa. Maka kita kena tahu skrip sebutan yang betul. Macam mana cara nak sebut. Sebab tu nak menghadap ni tuan-puan, nak menghadap Tuhan ni, kalau nak menghadap raja pun kita akan kursus cara nak sebut, cara kita nak hafal, ampun tuanku beribu-ribu kali ampun, cara kita nak sebut. Begitu juga dengan Allah, lebih lagi kita kena tengok cara nak ucap. Salam ni tuan-puan, diri dia, cara ucap yang sebenar macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi sunat. Kita jangan tinggalkan diri dia. Diri dia ada alif, ada lam, ada sim, ada syaddah, ada lam alif. Assalamu. Assalam. Kenapa assalam? Dia ada syaddah. Diri dia syaddah diri. Juzuk dia tuan-puan, kena cukup juzuk baru nama diri. Kita ni, tangan satu juzuk daripada diri kita. Kepala satu juzuk daripada diri kita. Kaki satu juzuk daripada diri kita. Nak sempurnanya diri kita, komplitkan. Jangan kudung, tangan, kepala tak ada, tak sempurna orang. Begitu juga salam. Diri dia alif lam, sin, syaddah, lam alif. Assalamu mim. Alaikum. Alaikum tak ada syaddah. Jadi cara sebutan yang betul skrip dia Assalamualaikum. Dan ada terma dia lagi. Apa cara dia? Mesti didengar oleh telinga sendiri. Jangan telinga orang lain. Telinga dia. Assalamualaikum. Dengar apa? Dengar setiap diri juzuk. Kalau dia ada alif, lam, sin, lam, alif, mi, ain, lam, kaf, ya, min, semua mesti dengar. Jangan assalam. Hilang alaikum. Diri dia tak dengar alaikum. Tapi dia kata, Ustaz saya sebut. Memang sebut, tapi telinga tak dengar. Tak sempurna. Tak boleh. Inilah dia antara benda yang intipati kita akan belajar. Apabila kita last sekali cantik semua kita buat ayat lain, tiba-tiba sembahyang salam tak jadi, dia tidak dinamakan mendirikan sembahyang. Tidak termasuk wal muqimuna shalah, tetapi termasuk al musalluna, termasuk orang yang mendirikan sembahyang, bukan muqimuna, bukan orang yang mendiri tapi orang yang melakukan sembahyang. Orang yang melakukan sembahyang ni tuan-puan mengikut zahir panduan asasnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikat itu Allah yang menghukumkan, tetapi zahirnya apabila kita tak follow terma zahirnya kita hukumkan solatnya tidak diterima, yakni tidak sah, tidak mengikut panduan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana disebut? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asala dia menggugurkan satu huruf. Syaddah dia menghilangkan satu syaddah, bermakna bukan diri. Mesti sebutkan satu syaddah, jangan asala, mesti assalamualaikum. Apatah lagi Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tu teruk lagi tuan-tuan. Assalamualaikum je. Teruk lagi. Kena ubah tuan-tuan. Sama juga dengan beri salam di luar. Salam dalam solat ibadah wajib, salam di luar solat ibadah sunnah. Yang afdal, yang pahalanya lebih besar daripada orang menjawab salam. Orang menjawab itu wajib, orang memberi itu sunat, tapi pahala dia terbalik. Tapi ingat, nak jawab itu pastikan salam dia betul. Kalau bagi Assalamualaikum Ustaz, tak jawab tak apa. Assalamualaikum Ustaz, senyap. Assalamualaikum Ustaz, senyap. Kenapa? Itu bukan salam. Itu apa dia? Itu bahasa dia. Tanya dia lah bahasa apa tu? Melayu dah. Dia Arab tapi dimelayukan. Assalamualaikum. Itu bukan salam. Syariat yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi. Akak tangan tu sunat je. Lain kali kita belajarlah cara nak bagi tangan, cara nak bagi salam di luar. Sunat kita angkat tangan supaya orang jauh itu nampak. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Tu lagi teruk. Bro kan. Assalamualaikum bro. Bro tu cantik dah. Assalamualaikum tu tak jadi. Jadi kita kembali kepada Islam balik tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk cuba meluangkan masa yang ada berbaki sebelum Allah Ta'ala jemput ini. Pastikan kita guna untuk kita mendalami syariat. Mudah-mudahan inilah dia aset, inilah amalan untuk kita menjadikan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tandakan, takut saya lupa bulan depan tempat yang kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.